Okay, alright. We are talking about budget 2021 yang baru diluluskan kemarin dulu itu. Okay, dengan kelulusan sebanyak 111 undi yang telah menyokong belanjawan 21, that mean budget already been approved by the parliament. No worry. Nobody can argue lagi. Sebab itu sudah terjadi dan berlaku. Dan sementara 108 orang pula tidak menyokong bajet itu diluluskan. Dan pada pandangan saya, kedua-dua belah pihak ini di antara kerajaan, PN dan juga pembangkang mempunyai masing-masing punya kekuatan. Walaupun menang 3 undi, namun nampak jelas 108 masih kuat dan masih mantap. Namun dalam keadaan yang demikian, pada pandangan saya, rakyat juga banyak komen bahawa perkara ini gagal. Sebenarnya gagal kerana hanya 3. Maknanya 3 itu siapa? Dan ini juga memperlihatkan bahawa kedua-dua pemimpin itu tidak mempunyai akses untuk menghalang bajet itu tidak diluluskan, sama ada Tun Dr. Mahathir ataupun Datuk Seri Anwar Ibrahim. Itu adalah pandangan saya dan pandangan rakyat yang saya dengar juga. Selepas itu spekulasi yang hebat juga diperkatakan oleh rakyat. Bukan saja rakyat tetapi para penganalisa politik bebas, para penganalisa politik kedai-kedai kopi juga bertanya seperti ini, what next? Kerjaan bertukar atau pilihan raya? Bagi saya, pandangan saya, terus terang saya katakan, dalam keadaan begini terumbang ambing. Si Tun Dr. Mahathir buat begini, kumpulan Anwar Ibrahim pun buat begini, jadi sini pun buat begini. Bagus, adakan pilihan raya lah, terbaik. Itu habis cerita. Okey. Lepas itu panas pula, UMNO akan keluar daripada kerajaan tidak lama lagi. Berani kan ini UMNO? Saya rasa UMNO tidak akan buat ini. Ini hanya sebagai wayang, tarik tali supaya jawatan-jawatan timbalan Perdana Menteri itu boleh mereka miliki. Bukan Azmin Ali. Mereka tidak mau Azmin Ali ini sebenarnya jadi TPM. Mereka mau kota ini diambil milik oleh UMNO. Ini strategi politik begitu. Dia mesti limpar batu sembunyi tangan. Dalam masa yang sama, yes, PN. Itu politik. Dan selepas itu pula pembangkang diminta oleh MPPKR sendiri untuk menentukan siapa calon Perdana Menteri. Betul juga. Daripada terlampau spekulasi yang begitu hebat, ini PAS begini cakap, UMNO cakap begini, PPM cakap begini. Belum lagi kalau kita orang daripada Sabah ini pula lebih hebat. We want to tackle ini juga, isu-isu macam ini supaya ke Sabah dan Sarawak ini dapat dilihat dengan 2 biji mata, bukan Kuala Lumpur atau Melaya pemimpin bayani. Tengok Sabah dan Sarawak ni sebiji mata saja. Sekarang baru dirang nampak Sabah punya politik, Sabah dan Sarawak punya politik. Sebab itu di Kuala Lumpur saya nampak Kuala Lumpur sudah, pemimpin politik mereka sudah kucar-kacir. Duduk di kursi seperti duduk di kursi yang ada duri. Sekarang kita mau Sabah Sarawak bangkit, jangan alang-alang. Kan kita sama-sama dalam membentuk Malaysia, bukan Melaya saya punya milik, kan? Okey, itu sebenarnya sebagai helah UMNO, dan peluang Anwar juga tetap cerah jadi PM. Dan ini terpulang kepada sifat terjang politik mereka lah, kerana apa yang saya lihat dan perhatikan bahawa semua para bijak pandai dalam UMNO, dalam PPBM dan dalam PKR cukup hebat.
PAS juga mempunyai satu strategi yang luar biasa. Mereka ini bukan alang-alang, mereka adalah parti yang bertahan begitu lama. Bukan alang-alang, jadi mereka boleh mencongak arus politik yang dimonopoli selama ini oleh UMNO, Barisan Nasional. Dan hari ini kita nampak jelas pada mulanya kerjasama menumbangkan BN itu dulu. Di antara siapa? Itu? Di antara Tun M dan kerjasama Anwar Ibrahim Kak Wan Azizah sebagai Presiden PKR pada ketika itu. Dan karena itu mereka telah mengaplikasi isu kleptokrasi, rasuah, penyalahgunaan kuasa, ketidaktentuan politik, dan rakus belanja yang berlebih-lebihan oleh UMNO BN pada ketika itu telah dimanipulasi sebagai satu isu yang besar, menjadi satu paradigma yang hebat untuk menjatuhkan BN. Tetapi akhirnya apa kejadian? Inilah kata orang tamak selalu rugi. Tengok, berhenti daripada PM, balik mau jadi PM. Apa macam lagi tu? Jadi inilah akibatnya konon yang dikejar tidak dapat, yang dikendong keciciran. Sekarang diorang lagi konon ada bilang pengkhianat bakal dikhianat di Parlimen hari ini. Kemarin lah itu cerita tu kan. Tetapi sebenarnya itu tidak menjadi. Bukan juga alang-alang. Diorang ini bukan asal diorang berpolitik pun bukan alang-alang juga. Diorang ini semua caduk sana, caduk sini, pusing sana, pusing sini. Akhirnya pengkhianat ini pun masih juga terselamat. Kenapa mereka terselamat? Karena ketidakstabilan kekuatan. Tidak ada kesepahaman di antara para pemimpin pembangkang. Terutama sekali Tun M lah. Yang terlampau banyak game. Game dia ni bukan alang-alang. Besar game dia ni. Tapi game yang membunuh diri dan karya politik dia sendiri. Sudahlah itu, cukuplah, it's enough lah for you kan. So sekarang ini kita melihat Datuk Tan Sri Muhyiddin Yassin, Azmin Ali, siapa lagi, Hamzah Zainuddin, ini menjadi sesuatu yang menjadi yang topik yang hebat dan hangat untuk dipersoalkan pendedahan sana sini oleh ahli parlimen di Perlis ini. Dan Hamzah Zainuddin juga di sini dilihat sebagai satu yang telah menunjul pada ketika ini, ditunjulkan atau menunjul atau menunjulkan diri. Ini semua game politik Kuala Lumpur. Pemimpin Melaya sudah sekarang headache. Belum lagi nampak itu nanti Parti Warisan Sabah apabila sudah dia confirm, dia sudah mengkonfirm, dia sudah bertapak di Melaya, lebih lagi hebat dan akan jadi penik mereka semua. Dan saya meminta supaya parti daripada Sarawak pun kembangkan supaya kita dapat sama-sama bersaing dengan parti Melaya ini. Kalau parti Melaya boleh masuk ke Sabah, mengganggu, mengacau politik orang Sabah dan orang Sarawak, apa masalahnya orang parti daripada Sabah dan Sarawak sama-sama bertapak di Melaya supaya dilihat sama rata, equal partner, geng. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, jangan lupa subscribe. Banyak cerita yang saya boleh huraikan dan kita berkongsi bersama. Yang tidak puas hati, tolong komen di bawah, saya akan baca itu di komen di bawah. Baca supaya kita dapat menambah baik apa cara kita membantu kasih natural politik di Melaya ini yang sudah teruk ini melalui media kita ini. Media semasa, media elektronik, supaya diorang akan lihat peranan media juga penting untuk kasih natural balik suasana politik yang begitu hebat dulu sekarang sudah kucar-kacir. Bangkali ini adalah juga sebagai sebahagian daripada wawasan 2020 yang Tun Dr. Mahathir Mohamad ilhamkan dulu itu. Dan dekat sudah 2020 pun sudah habis. Kita tidak tahu apa kejadian.
Jadi tuan-tuan, guys, tolong subscribe lah, sebab tsunami politik Malaysia ni semakin hari semakin hebat, semakin lama semakin bercelaru. Jadi sama-sama kita membincang, kerana kita pun tidak ada peluang membincang secara sama rata di parlimen, kita hantam bincang di media elektronik.